Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, selamat pagi negeri Kedah, selamat pagi Malaysia. Pagi ini, pagi Isnin, kita bersama-sama di dalam live sembang Kopi O. Untuk sekian kalinya setelah kita berjaya dalam memerangi wabak COVID-19. Jadi kita kembali di dalam studio. Kalau sebelum-sebelum ni kita melihat live-live semua berada di dalam Zoom, Skype dan sebagainya dalam online. Hari ini kita kembali di dalam studio Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Saya Syed Muhammad Johan Rizal, Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Kedah, mengucapkan selamat datang pada semua penonton dan netizen yang berkeudara hari ini, yang live bersama kami hari ini. Sukanya hari ini saya bersama dua orang tokoh yang boleh dikira tokoh yang baru di dalam kepimpinan UMNO, di dalam kilang kepimpinan UMNO Negeri Kedah. Di sebelah kanan saya, siapa yang tidak kenal, bekas YB Dun Kuah, iaitu YB Saidi bin Nayan yang hari ini menjawat jawatan Timbalan Ketua UMNO Bahagian Langkawi. Parlimen yang cukup panas, parlimen yang melahirkan dua Perdana Menteri, Perdana Menteri keempat dan ketujuh. YB Saidi, selamat datang ke studio. Terima kasih, Pak Tuan. Yang keduanya di sebelah kiri saya ini seorang doktor, pakar padah perunding ortopedik kanak-kanak, Dr. Munawar, yang berkampung di Pokok Senar, merupakan bekas calon Barisan Nasional pada PRU yang ke-14, mewakili untuk DUN Bukit Pinang. Selamat datang Doktor ke Negeri Kedah. Selamat pulang sebenarnya ke Negeri Kedah. Doktor bermustatin di Kuala Lumpur, menjalankan praktis kedoktorannya di Kuala Lumpur, dan hari ini berpeluang untuk kita bersama-sama kerana beliau dah setelah dapat merentas negeri pulang berhari raya, saya ingat, berjumpa keluarga di sini, dan kita mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama menjemput beliau untuk hadir untuk kita membicarakan hari ini tentang satu perkara baru. Setelah pandemik COVID-19 ni, saya kira di dalam Malaysia berjaya lah untuk memerangi COVID-19 ni. Dikatakan antara 5 negara dalam dunia yang berjaya memerangi COVID-19, walaupun pada peringkat awalnya kita dianalisiskan atau dianalisa sebagai bakal gagal dalam ini, tapi berkat dengan doa, berkat dengan orang kata apa, kesepakatan rakyat, pemimpin, pentadbiran negara, penjawat awam dan sebagainya, kita hampir-hampir berjaya keluar daripada COVID-19 ini, walaupun kita masih lagi berada di dalam fasa PKPP. Macam-macam terma baru, dan terma hari ini pun norma baru pun sebelum ni pun kita tak pernah dengar tentang norma baru ni, cik norma ni. Jadi hari ini kita nak membicarakan tentang norma baru politik, kerana setelah pandemik 19 ni, COVID-19 ni menghentam ataupun kita terkesan dengan COVID-19 ni, ia merubah landscape, bukan sahaja landscape kehidupan tetapi juga landscape pentadbiran. Kita melihat banyak sektor ataupun industri yang terjejas teruk akibat daripada pandemik COVID-19 ni, yang mana masing-masing tidak punya pengalaman baik di peringkat pentadbiran maupun di peringkat di bawahan ini, rakyat, dan juga player-player ataupun pemain-pemain industri. Macam-macam terkesan, dan Alhamdulillah berkat dengan kejayaan ataupun wisdom kerajaan yang mentadbir hari ini, Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Mahiudin Yassin, dan juga disokong oleh para menteri dan juga penjawat-penjawat awam peringkat tertinggi yang berpengalaman. Saya kira bukan sahaja kita berjaya hampir keluar daripada pandemik COVID-19 ini, tetapi kita juga mampu ataupun dapat memberikan orang kata apa, ransangan ataupun platform ataupun cushion kepada rakyat dalam sektor-sektor ekonomi
Yang hari ini walaupun kita tahu dan kita sedar kita banyak yang terkesan, kita mendengar isu pembuangan pekerjaan, kita mendengar isu banyak syarikat yang hampir gulung tikar, dan kita sendiri pun dalam industri small business enterprise ni pun merasa terkesan juga dengan pelbagai isu dan juga orang kata masalah akibat daripada kesan COVID-19 ini yang saya kira amat dahsyat kerana ia bukan saja melanda negara tetapi juga melanda dunia. Kita tidak pernah memikirkan dan menjangkakan bahawa virus yang kita pun tak nampak dalam mata kasar ni dapat memberi kesan yang begitu teruk sekali dalam ekonomi dan juga kehidupan seharian kita. Jadi tak apalah, itu kita serahkan kepada kebijaksanaan kepimpinan dan juga Kementerian Kesihatan. Yang kita nak bercakap hari ini, yang hari ini kita jemput dua orang wakil panel yang cukup baik ini, adalah kita nak membicarakan satu lagi norma baru. Norma baru dalam politik tanah air kita. Yang mana kesan dia juga berkaitan dengan kesan daripada COVID-19 juga. Saya ingat tahun 2020 ini sebuah tahun yang cukup memberi makna kepada semua kita. Wawasan 2020 yang dijangkakan Malaysia ini bakal menjadi sebuah negara maju. Akhirnya hari ini kita bukan saja tidak dapat melihat kereta terbang, tetapi kita sendiri pun tidak dapat keluar rumah dalam tahun ini. Jadi dalam tahun 2020 ini, kita melihat setelah PRU 14, UMNO dan Barisan Nasional tewas di dalam pilihan raya. 22 bulan kita disajikan dengan satu kepimpinan yang cukup tidak memberi manfaat yang banyak kepada rakyat. Tambahan pula di akhir-akhir kepimpinan 22 tahun Pakatan Harapan, 22 bulan Pakatan Harapan ini, kita melihat satu krisis kepimpinan dan perebutan kuasa yang maha dahsyat hingga akan menyebabkan sebuah kerajaan yang dipilih rakyat itu jatuh. Dan akhirnya berkat doa semua, saya kira, dengan juga hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Perikatan Nasional terbentuk dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang di mana Muafakat Nasional yang terdiri daripada UMNO, Barisan Nasional dan juga PAS menyokong kuat kerajaan ini agar dapat mengambil alih kepimpinan daripada Pakatan Harapan. Dan alhamdulillah, setakat hari ini saya percaya, dan saya percaya netizen di luar sana juga percaya dan melihat bahawa kerajaan inilah kerajaan yang sepatutnya memimpin negara selama hari ini. Baik, YB Saidi, bercakap tentang soal politik, kita melihat juga satu test yang akan berlangsung tak lama lagi, iaitu PRK Cini. Kita melihat dalam konteks norma baru ini, PRK Cini pun bakal berlangsung dalam tempoh PKPP, saya ingat. Adakah kita pun tak mendengar lagi bagaimana SOP baru untuk PRK Cini diumumkan oleh pihak parti yang bertanding dan juga kerajaan. Bagaimana YB Saidi melihat cabaran yang kita bakal hadapi oleh parti yang bertanding, calon yang bertanding, dan juga rakan-rakan kita di SPR terutamanya dalam mengawal kerap. Kalau dulu kita berkempen, kita boleh berkempen dengan membuat rapat umum dan sebagainya. Tapi kali ini mungkin berbeza. Apa pandangan YB Saidi? Okey, pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Minum dulu Pak Tuan. Yang saya hormati sahabat saya, Dr. Munawar, rakan panel, para penonton yang setia menanti, dan sudah barang pasti kita datang hari ini. Terima kasih kerana didatangkan khas saya daripada Langkawi. Mai kemarin, hari ni tak boleh mai. Sebab ferry ni paling awal pun pukul 11. Jadi kalau dulu kita boleh mai, kena booking. Kalau lewat je memang habis. Jadi ini pun juga sebahagian pada norma baru. Tetapi kalau sebelum saya jawab soalan Pak Tuan mengenai kebersediaan, bagaimana kita nak menghadapi new normal dalam menghadapi satu lagi testimoni politik, menghadapi pilihan raya kecil. Saya lihat tajuk ni, saya itu norma baru dalam politik tanah air. Pada saya besar lah.
apabila kita bercakap tentang politik tanah air. Tetapi kita singkap kembali new normal dalam politik tanah air ni. Pada saya, apabila UMNO berpakat dengan PAS melalui Muafakat Nasional itu merupakan satu new normal. Kepada generasi muda yang tak pernah kenal bahawa PAS, Pak Tuan Syed beranak-beranak ni, ingat-ingat UMNO dengan PAS tak pernah berbaik. Tak pernah. Kita disajikan dengan pelbagai momokkan, UMNO ni begini, PAS ni begini. Tetapi new normal berlaku bahawa UMNO boleh berpakat dengan PAS, kita lupakan sengketa lalu dan kita move forward untuk menghadapi mehnah politik negara ni. Pada ketika ini antara kepentingan politik kepartian dengan kepentingan nasional, kepentingan negara bangsa yang kita selalu sebut ini merupakan satu turning point. Kenapa kita perlu berpakat? Kalau cakap pasal politik ni, kalau Lenin kata siapa mendapat apa, dia bercakap tu. Harold Lesway kata siapa mendapat apa, bila dan bagaimana. Ini yang menjadi topik perdebatan UMNO PAS. Sebelum ni, maksud dia kata kalau baik dengan UMNO, PAS tak boleh apa. UMNO kata kalau berkongsi dengan PAS, kita kena kongsi dan sebagainya. Kita masih terikat dengan politik, siapa mendapat apa, bila dan bagaimana. Dikotomi politik yang begitu terarah ini kongkong kita bahawa kita kena tarbiah pemain-pemain politik ini mesti terjurus kepada siapa dapat apa, bila dan bagaimana. Sampai bila? Akhirnya titik noktah kepada pencarian ini apabila UMNO dan PAS bersetuju untuk melupakan sengketa. Kita tak cakap pasal siapa dapat apa, bila dan bagaimana. Yang kita perjuangkan pada ketika itu ialah bagaimana kita berpadu, bersatu, bermuafakat ni untuk menyelamatkan negara bangsa yang kita semakin kesampingkan. Pada saya itu juga titik tolak kepada politik baru. New normal. Dan kita juga harus terima hakikat bahawa selama ini kita anggap bahawa orang Melayu tidak akan sokong DAP. Sebab kita beranggapan, dan itulah kita ditarbiah oleh sebelum-sebelum ini, bahawa DAP sekian-sekian. Tetapi kita kena terima hakikat politik new normal ini, ada orang Melayu yang sokong DAP. Adakah mereka musuh kita? Musuh dalam erti kata perjuangan politik. Namun kita menghadapi realiti. Ini kenyataan. Jadi dalam soal ini, pendidikan kita melahirkan manusia Melayu yang tendensinya kepada politik yang liberal seperti DAP. Ini juga kita tak boleh kata bahawa mereka tak betul. Dan kita juga tak boleh cop bahawa perjuangan DAP itu adalah salah dan sebagainya. Sebab kita kena terima bahawa dalam politik berdemokrasi ini, pencanggahan pendapat berideologi yang berbeza ini merupakan satu rencah dalam dunia politik demokrasi. Jadi ini merupakan hukum politik tersebut. Tetapi dalam soal politik baru ni, art of possibility, seni 1001 macam, 1001 mungkin. Dan kita terima new normal. Alhamdulillah, orang UMNO berlapang dada menerima, orang PAS terima seadanya, dan akhirnya kita menemui titik perpaduan. Namun, kita kena ingat, penyatuan ini ada musuhnya. Ada orang tak senang, ada orang tak selesa. Dan inilah cabaran kita bagi menghadapi new normal ini. Berbalik kepada soalan Pak Tuan Syed, susah hati soalan tu, adakah kita bersedia? Saya sedikit tak susah hati. Kenapa kita tak susah hati mengenai nak ada pilihan raya sini? Pilihan raya apapun yang penting kita nak menang. Ya. Buatlah new normal ke, buatlah undi sulit ke, buatlah undi angkat tangan ke, yang penting kita nak menang. Soalan tu katanya, adakah kita tak takut? Saya panjang ke soalan dia. Kita tak takut nanti ada wujud satu, apa nama dia panggil doktor? Dia panggil satu yang punca daripada yang nak kena COVID ni apa? Itu kesan daripada kita takut mai daripada
pilihan raya ataupun PRK Chini. Kluster baru. Kluster. Hilang perkataan. Kluster baru. Kluster Chini pula, Mat. Jadi kita takut. Tetapi, kita tengok, saya nak petik kata-kata daripada Datuk Seri Ismail Sabri. Dia kata, pada permulaan dia takut. Sebab dia kata, dia menjadi seorang yang tak famous. Kerana apa? Kerana yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, yang tu tak boleh. Sebab dia Menteri Keselamatan. Dia nak jaga keselamatan kita. Yeah. Sudah barang pasti sebab itu. Kerja poli ramai yang orang tak apa selesa. Sebab dia nak jaga keselamatan kita. Namun, setelah rakyat Malaysia boleh terima daripada PKP kepada PKPB kepada ada setengah tu PKPD. Akhirnya rakyat akur. Dan kita sebagai orang ramai layman ni yang tak terlibat dalam KKM maupun MKM ni, kita pun takjub dengan apa yang kementerian buat. Mungkin kerana kita kerajaan hari ni. Mungkin bangkang tu tak betul itulah. Tapi tak apa. Dari segi berbalik kepada fakta dan data yang terhidang di hadapan kita menampakkan bahawa kalau dari segi ranking doktor 3 terbaik dunia, Dr. Hisham telah diiktiraf. Itu di awal-awal telah diiktiraf. Lepas tu disebut lagi tadi Pak Tuan pun sebut bahawa Malaysia adalah antara 5 negara terbaik. Terbaik dari segi apa? Penerimaan rakyat. Kita dulu ingat kalau kita tengok filem daripada US, hero saja. Perang dengan Vietnam pun mereka menang. Reality kalah pun habang kata menang. Kita pun kata ya. Hebat. Power. Seorang je rembuh. Hapus semua kan. Apa yang Allah Ta'ala nak tunjuk? Nak tunjuk kepada kita bahawa tidak ada superpower dalam menangani COVID-19. Tak ada. Jadi siapa superpower? Superpower apabila orang yang disiplin. Orang yang dengar arahan. Rupanya terbukti Malaysia antara negara yang telah menzahirkan. Memang kita mungkin dalam seorang dua kena tangkap tu biasa, tetapi diiktiraf bahawa kita antara 5 negara. Kalau inilah perkara paling besar, paling pokok, tak bagi orang keluar rumah, suruh duduklah rumah semata-mata, itu pun kita boleh patuh, apatah lagi dalam menghadapi pilihan raya. Pilihan raya yang saya jangka SPR dia ada. Mungkin dia akan ada SOP. Yang penting kita kena ikut. Yang penting kita kena patuh. Kerana kalaulah kita kata nak ceramah lebih pada beberapa orang tak boleh dan sebagainya. Saya ingat selama ni pun banyak program-program ceramah. Ini salah satu daripada ada. Buat masuk dalam studio lah. Ceramah 4 jam pun kalau ada orang mahu dengar. Tetapi namun demikian, new normal ini perlu dipatuhi bukan setakat oleh SPR, oleh petugas, oleh pengundi, oleh parti-parti politik. Kalau kita boleh patuh, dan mana kita nak pasti, kita tak tahu bila yang akan berakhirnya. Apakah ada SOP dalam menghadapi PRK ini merupakan satu presiden case ataupun sampel testing case untuk pilihan raya akan datang, ataupun ada PRN, pilihan raya negeri yang katanya ada negeri nak buat dan sebagainya, ataupun ada pilihan raya umum. Jadi untuk menghadapi pilihan raya kecil Chini ini merupakan satu testimoni yang cantik untuk nak test sejauh mana mungkin kita boleh berdisiplin dalam COVID-19, tetapi mungkin menghadapi pilihan raya ni kita kurang sabar, kurang berdisiplin kerana kita nak menang dan sebagainya. Ini sebagai test case kepada kita dalam menampak ni. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. YB Saidi memang terkenal dengan lantangnya. Awal-awal dia remuk dah. Kita ni kan. YB Saidi dulu ni dia backbenchers lah dalam sidang DUN Negeri Kedah ni. Kerja dia remuk. Ni pagi-pagi dia mula dengan merembuk kita semua dengan fakta dan ini. Jadi bagi saya isu yang tadi pokok antara dalam politik norma baru ni adalah bukan politik hari ini bukanlah untuk siapa dapat apa dan bagaimana, tetapi kepentingan national interest tu lebih diutamakan. Bab PRK Chini ini bukan satu masalah. Dia menjadi test subjek juga kalau kita mampu untuk menangani pandemik COVID-19 dengan mendisiplinkan rakyat, dan terima kasih kepada semua rakyat. Saya kira PRK Chini ini pun mampu untuk kita ini. Baik, daripada segi pandangan doktor lah. Boleh komen sikit tentang soalan YB Saidi, tetapi saya nak cuba tambah satu soalan, iaitu PH memberi alasan
Untuk PRK Chini ni bahawa mereka tidak akan bertanding. Kononnya mereka tidak mahu mendedahkan dan merisikokan jentera mereka dan penyokong mereka kepada COVID-19. Padahal kalau ikut data PRU 14 Don Chini tu, BN menang dengan majoriti 4,622 dengan undi 10,027 undi ataupun 47.2% daripada jumlah keseluruhan undi. PAS pula mendapat 25.4%, tetapi PH hanya mampu mendapat 5% undi saja di Don. Jadi bagaimana Dr. Munawar melihat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan teman panel saya, sahabat lama Saidi, juga Tuan Said, yang terima kasihlah di pihak pengurusan Biro Penerangan UMNO Negeri Kedah kerana menjemput saya. Kebetulan saya balik kali ini 3 bulan tak balik jumpa mak duduk seorang-seorang di Pekan Mabuk. Jadi ada aja peluang lepas ini balik mai, diberi pula peluang begini. Ini adalah satu ruang dan peluang untuk saya menyumbang kepada parti yang saya kasih ini. Sebenarnya kita kali ini, waktu ini adalah waktu yang amat istimewa dalam sejarah politik dan juga negara kita. Terlalu banyak benda-benda atau perkara-perkara yang berlaku pada pertama kali. Jadi benda yang pertama kali ini maklum sajalah ya, dari peringkat siapa pun yang terlibat, dia tidak mempunyai banyak pengalaman dan dia harus mencari dan meneliti apa yang berlaku, bagaimana coraknya. Kita nak kata hak ni betul, hak ni salah pun kita kena berhati-hati kerana pada peringkat ini kita banyak pengalaman. Tapi kalau nak hurai perkara-perkara yang berlaku kerana yang pertama ini, saya nak numpukan sikit lah kepada ini, nak bawa topik perbincangan kita. Saya setuju dengan saya tadi bahawasanya norma baru ini, atau kadang-kadang orang kampung tak faham apa norma ni pula, kot dengar cik norma. Sebab dia berasal daripada perkataan English, bahasa Inggeris, iaitu new norms. New norm ini tukar bahasa ke bahasa Melayu jadi cik norma baru lah. Ini cik norma mana pula dah. Dan norma ni lebih kurang budaya atau benda-benda yang kita selalu duk buat. Yang selalu kita duk buat cara macam tu, itu kita panggil norma. Jadi sekarang ni kita dah ada cara baru ataupun teknik baru ataupun budaya baru yang dah tak boleh dah nak buat macam dulu. Tengok sajalah dalam kehidupan kita hari ni. Kita tak pernah berapa puluh tahun dah besar ni, tak pernah tinggal pergi sembahyang Jumaat tu. Rasa pelik tak pergi sembahyang Jumaat. Tiba-tiba mai waktu Covid ni, nak sembahyang Zuhur di rumah dah jadi pelik tu. Dia rindu dengan masjid untuk nak sembahyang Jumaat. Ini adalah satu benda yang dipanggil norma baru atau budaya baru. Jadi hal lain-lain tu kita semua sedia maklum lah. Cuma mungkin pada untuk tatapan netizen dan penonton-penonton hari ini, skop kita adalah apakah cara baru, norma baru di dalam politik tanah air. Besar topik ni. Saya setuju sangat dan orang putih panggil kata dengan apa yang saya dibagi tahu tadi, iaitu perkara selain daripada apa yang berlaku ini, penyatuan PAS dan UMNO di dalam kancah politik orang Melayu Islam di negara kita, ini adalah satu benda yang besar dan rahmatlah untuk kita semua. Dah lama sebenarnya kita berada di dalam lubuk hati kita, walaupun mungkin kita berpolitik berbeza fikrah dan warna, tapi jauh di sudut hati kita kadang-kadang waktu kempen pun kita tak gamak nak kata kat pakcik kita pimai-pimai kalau, walaupun dia lah main kat bab politik ni rasa macam panas sikit, hangat sikit. Maklum sajalah sejarah ni banyak keluarga pun nak tu saja. Tapi kita balik raya jauh di sudut hati lah, saya rasa ada. Bukan kata tak ada langsung, tapi ada juga sampai penuri pun tak pi, sampai tak bercakap hang aku zaman dulu. Tapi jauh di sudut hati kita tak sanggup tengok perbezaan parti itu memecah belahkan kita. Jadi hari ini Allah memberi kita satu rahmat besar dengan bertangkupnya keluarga-keluarga yang sepatutnya tak ada permasalahan lain pun. Tak apalah, yang benda lepas kita kira lepas lah. Cuma saya nak bawa satu lagi, nak tikam turut apa yang saudara-saudara cakap tadi. Selain daripada kita berbangga dan berseronok dan menerima perkara baru dalam politik kita, iaitu perpaduan antara orang Melayu, kelompok dua terbesar ini, orang UMNO dan orang PAS, saya tak nak bawa satu elemen itu, kita jangan lupa geng-geng yang bagi saya mengkhianati amanah,
yang layak untuk kita gelarkan dengan gelaran-gelaran yang buruk untuk mereka, kerana mereka telah tidak berjaya dan mengkhianati bangsa kita, yang mengkhianati orang-orang yang telah mengundi mereka, iaitu puak-puak yang dipanggil Pakatan Harapan. Kita dalam norma baru ini, jangan kita lupa membawa kisah kegagalan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tidak jatuh kerana kita tujuh. Ya, kita tujuh, kita hingat, kita sorak, itu sudah menjadi asam garam di dalam politik demokrasi. Ada pihak yang memimpin, maka ada lagi satu pihak akan membangkang. Tapi ini adalah bukti khusus. Punca baru yang cukup besar untuk negara kita sekarang adalah bukti khusus, evidence based, kata orang putih, iaitu ada orang panggil tahan takut lah. Maksud dia ada bekas yang cukup besar untuk kita ingat buat selama-lamanya kalau boleh. Iaitu satu politik, satu sistem pakatan yang amat rapuh hanya semata-mata nak tumbangkan Barisan Nasional dulu. Mereka sekarang sebenarnya telah dibuktikan, bukan sekadar, bagi saya bukan sekadar tak mampu mentadbir urus dan memimpin. Tapi mereka telah mengkhianati what I used to call as the fabric of the society. Iaitu budaya dan bangsa Malaysia. Saya tak mau sekadar bercakap tentang orang Melayu saja, tapi orang Malaysia. Saya nak hurai sikit, nak ambil peluang ini ya. Saya akan sentuh tentang pilihan raya Cina. Kita ni hidup di Malaysia. Terus teranglah kita cakap. Kita dah boleh terima sebenarnya Akau, Raju, Lim Kit Siang ke, atau nama-nama hak lain yang bermata sepek dan berkulit sedikit gelap sebagai saudara kita di dalam Malaysia. Benar. Kita tak pernah pun berniat untuk nak menghalau mereka. Mereka IC biru, kita pun IC biru. Kita tidak ada elemen itu untuk orang Melayu. Orang Melayu sebenarnya tidak pernah mengkhianati persefahaman bangsa Malaysia. Iaitu baiklah kami terima. Yang lepas-lepas lah Tunku Abdul Rahman kita buka konsep kerakyatan daripada sejarah. Kita boleh terima dan berjalan masa depan daripada sekarang untuk kita hidup. Orang panggil bersama-sama mencari rezeki. Negara ini negara Malaysia, negara kita, tanah air kita semua. Tapi DAP yang menunjangi Pakatan Harapan hari itu, mereka telah meracuni dan membawa satu, saya kira, alur politik yang amat berbahaya kepada negara. Saya nak bawa perbincangan ini ataupun nak menyerulah kepada netizen di luar sana, terutama untuk anak-anak muda yang tadi Tuan Sadi kata, ya betul, kita tak boleh sekat daripada mereka. Ada orang Melayu yang sokong DAP ataupun nak sokong parti apapun, itu adalah hak di dalam kita berpolitik. Tetapi kita perlu tengok bukti. Bukti yang ada dalam tempoh 22 bulan, mereka memporak-perandakan kerajaan. Mereka memporak-perandakan istilah dan identiti negara Malaysia. Sampai menteri yang menjaga bahagian perpaduan, sebenarnya tengok muka pun kita menjadi lebih meluat dan timbul lagi sentimen perkauman. Tidak berpadu pun. Tidak berpadu pun. Jadi ini adalah satu perkara yang amat berbahaya kepada negara. Baiklah kita berpolitik. Pumpam-pumpam ada keuntungan, ada nak mencari siapa dan bagaimana, nak mencari kuasa dan sebagaimana. Tapi akhirnya, tanggungjawab kita selaku warga negara menjadi rakyat Malaysia. Siapa pun yang memimpin, dia kena bawa sekali semua rakyat Malaysia. Kita sendiri tidak berniat untuk nak bawa orang Melayu semata-mata. UMNO saya kira konsisten sejak dulu dalam Barisan Nasional. Tidak pernah pun kita tinggalkan duk kepit kawan-kawan kita yang berbangsa Tionghoa dan beragama Hindu dan yang lain-lain. Kita kepit dengan mereka. Ini kekuatan kami, ini kekuatan di dalam UMNO dan telah kita buktikan. Itu yang pertama. Jadi saya nak bawa juga norma baru lepas ini untuk generasi-generasi yang mungkin belum pernah merasa ditikam belakang, yang belum pernah kita nak cerita kisah 13 Mei dan sebagainya. Generasi itu tak ada, saya mungkin generasi kita ni semua generasi baru, tapi kali ini saya minta jangan lupa kepada rekod buruk Pakatan Harapan ataupun kompok-kompok yang duduk berjanji bagai bulan dan bintang, tapi sebenarnya bila dapat kuasa dahlah tak boleh nak takbir, memburukkan lagi jalan arah tuju Malaysia. Tak ada jalan dan masa depan Malaysia kalau di bawah pimpinan PH. Jadi, sudah tentulah rakyat menolak. Dan kejatuhan mereka itu yang sebenarnya berlaku 95% saya kira adalah kesan daripada tindakan mereka sendiri. Bergaduh, berkuasa, tidak menumpukan kepada hasrat untuk nak
memenuhi manifesto pun. Yang duk bergaduh sesama mereka sampai rakyat yang pernah mengundi mereka pun menjadi juak dan muak. Maka sekarang kita dapat lihat ini sudah berlaku perubahan. Alhamdulillah, Allah Maha Kaya. Bumi ini terjaga kerana kita menjunjung agama Islam. Rakyat-rakyat kita di sini pun berdisiplin seperti mana yang telah dihuraikan tadi. Saya tak mau ulang banyak. Tapi saya nak mengatakan bahawasanya norma baru paling penting sudah terbukti. Pakatan Harapan sudah terbukti DAP tidak boleh membawa negara kita. Cukup, sorry. No more peluang untuk kamu. Malah di dalam waktu ini adalah parti-parti yang ditunjangi oleh orang-orang Melayu, ikhlas. Jadi saya nak ambil kesempatan ni bagi ada juga mungkin netizen yang bukan orang Melayu di luar parti saya. Kita pun orang Melayu jangan takut untuk nak pergi beritahu mereka bahawasanya kita tak pernah untuk nak orang panggil nak naya lah, buat naya kat orang Cina, orang India di dalam negara kita. Kita lah adalah bangsa yang boleh memimpin negara ini sesuai dengan orang panggil template kita, negara keadilan sosial itu kita pegang saya. Jadi dan kita telah buktikan lagi sekali. Itulah saya rasa norma baru, template yang besar yang saya nak bawa, yang saya rasa perubahan besar di dalam politik tanah air. Kita boleh bagi peluang, peluang yang mereka beri 22 bulan cukup teruk. Dan bagi saya, Pakatan Harapan dan konco-konconya tidak boleh memerintah negara Malaysia selama-lamanya. Kalau mereka nak ubah, itu go ahead. Tapi kalau setakat mereka nak bawa perangai yang sama, no way. Rakyat Malaysia dah kenal belang dan siapa mereka. Pilihan raya Cini, saya setuju. Kita ni duduk di dalam meja ini, Malaysia sebenarnya adalah sebuah negara yang very beautiful. Kita tak ada negara yang di atas muka bumi ni yang macam Malaysia. Tak ada. Sistem pemerintahannya, sistem raja yang bergilir setiap 5 tahun, walaupun dekat-dekat sama macam Queen, tapi Queen Elizabeth dia seorang dia ya. Kita ada 9 raja. Setuju pakai elok-elok ada majlis raja-raja. Kita ada sistem pemerintahan dan hari ini terbukti bahawasanya ni COVID ni sebenarnya adalah bukti terbaru yang menunjukkan Malaysia mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara lain di luar sana. Jadi jangan risaukan tentang protokol ataupun SOP-SOP yang akan hadir. Saya setuju tadi pendapat bahawa kita di sana mereka memeliti fakta-fakta itu dalam setiap hari. Cuma satu fakta yang paling penting, kita kena jangan duk sonok sangat juga. Sebab kita dijangkakan kita akan hidup dengan COVID ni. Dia tak boleh hapus terus sampai hilang langsung, tak ada. Kita akan duduk dengan COVID ni dalam orang panggil komuniti dalam jangka masa yang agak lama lah pergi ke depan. Cuma di situlah kita kena bentuk norma baru tu, iaitu apa dia? Kalau dulu rumah atau diri kita pun kita tak berapa nak galak sangat basuh tangan, hari ni kita kena basuh tangan. Sebab apabila COVID ini sampai kesedaran ke peringkat masyarakat, itu yang paling penting. Pencegahan awal, rawatan di hospital itu kita boleh buat dah dan doktor tengah buat dah. Tapi kesedaran di kalangan masyarakat, iaitu nak buat penjarakan sosial, bila ada kita bersin, mana kita tahu kita ada juga kita bersin, kita tutup mulut, basuh tangan sebelum makan. Ini semua benda-benda yang sepatutnya tak ada COVID pun kita buat juga. Tapi inilah benda-benda baru yang di peringkat kesihatan yang boleh saya buat. Dan akhirnya sampai satu masa kita akan orang panggil jadi biasa dengan benda yang ada ni, dan itulah yang dipanggil norma baru. Kalau dulu pun kita tak pernah dengar pun istilah penjarakan sosial ni. Betul. Jadi itulah setakat permulaan tu. Baik, pada pandangan doktor tadi bahawa PH ini sebenarnya satu pakatan yang bukan untuk melihat national interest. Cuma marriage, orang putih panggil marriage of convenience. Menjatuhkan individu dan sebuah kerajaan yang boleh kata hari ini terbukti lebih berkesan dan baiklah kepada rakyat. Baik, saya nak tambah sikit lagi dekat doktor lah untuk soalan ini, bahawa dengan norma baru yang kita berbincangkan ini, norma baru politik bertitik tolak dengan mufakat nasional antara gabungan antara PAS dan UMNO, dan juga hari ini kita digabungkan pula dengan satu perikatan yang dinamakan Perikatan Nasional akibat daripada kelemahan Pakatan Harapan itu sendiri. UMNO dan PAS berjiwa besar, saya kira, menyokong sebuah parti yang saya kira parti yang terkecil dalam gabungan PH ini, iaitu Parti Bersatu, iaitu parti yang orang kata yang berpecah daripada UMNO lah. Itu Bersatu Seperihan UMNO menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memimpin negara ini di bawah satu perikatan nasional. Jadi buat pertama kalinya kita melihat norma baru politik hari ini bahawa Barisan Nasional
Barisan Nasional berada di dalam sebuah kerajaan di mana Parti UMNO tidak lagi berada di kerusi nahoda. Kita tidak lagi dominan. Paling tinggi hanya sekadar Menteri Kanan. Di mana kita melihat Presiden, Timbalan Presiden, Ketua Pemuda UMNO Malaysia tidak ada apa-apa jawatan dan menolak jawatan. Dan cakap-cakap kedai kopi, cakap-cakap mulut di akar umbi, bercakap macam mana kita nak bawa ni. Kita ahli UMNO dan kerusi UMNO mempunyai kerusi yang lebih banyak daripada PAS, banyak daripada Persatu dan juga Paksi Azmin Ali ni yang saya kira akan wujudkan satu parti lah ke depan ni. Tetapi UMNO tidak mendapat perwakilan yang setimpal di dalam bentuk lantikan jawatan, baik kementerian maupun GLC. Apa pandangan doktor dulu tentang keadaan ini, situasi ini? Adakah kita perlu melihat ini dengan berlapang dada atau melihat ini sebahagian daripada proses pemilihan parti? Terima kasih, Syed. Very interesting question. Soalan yang paling baik. Saya kira kita di Parti UMNO, kalau kita berbicara dalam konteks Parti UMNO, setelah sekian lama, sejak daripada Presiden kita yang pertama, orang UMNO ni, orang Melayu ni, dia taat pemimpin. Dia memberikan sokongan dan kepercayaan penuh kepada pemimpin untuk nak buat keputusan-keputusan besar dalam menunjukkan hala tuju parti. Parti ini punya roh dah sendiri. Kalau tuan-tuan masih ingat dulu, bila saya bercakap Pimpinan Agung UMNO 2014, saya cuba nak menyatakan hal ini. Sebab saya melihat mungkin dari segi situasi kita orang muda, dia sesuatu benda yang ada roh ni, dia ada isi saya. Dia ada sesuatu benda, dia macam kalau makan gulai ikan temenung tadi pun. Kalau dia ada kick dia di dalam tu, dia tak sama macam gulai ikan temenung yang lain. Itu saya nak bagi contoh kata ada roh ini. Baik, di sini lagi sekali timbullah satu benda, nak sambung narration yang saya bawa daripada yang pertama tadi, iaitu kalau dulu Barisan Nasional ini terjatuh, disungkur kerana fitnah, kerana dakwah, kerana propaganda yang dibawa atas nama rasuah, atas nama tidak boleh urus takbir, terlalu lama berkuasa dan sebagainya, maka dipilih Pakatan Harapan kerana alternatif yang ada. Walaupun waktu tu Bersatu baru tubuh, depa pakat-pakat pergi guna strategi, guna lambang yang sama. Kan saya masih ingat lagi, tiba-tiba boleh main entah menyokong pan daripada mana. Pondok Panas pun tak ada orang, tiba-tiba undi boleh dapat ribuan. Jadi apa sebenarnya berlaku fenomena pada waktu itu adalah kerana sentimen penolakan Barisan Nasional dan ada alternatif untuk nak bagi peluang kepada Pakatan Harapan. Baik, ini yang saya pegang. Tadi saya bawa yang itu. Sekarang bila berlaku penubuhan Perikatan Nasional ini adalah juga sebenarnya adalah jawapan dari segi politik kepada kegagalan Pakatan Harapan. Yes, you won. You dah menang. Buatlah. Panggillah takbir. Apa Datuk Seri Najib tu, kita perintah UMNO Barisan Nasional, perintah negara ni berapa? 60 tahun lebih. Kita bagi overnight macam tu. Look at how gentleman we are. Betapa berbesar hati dan hebatnya kita. Kita kalah, kita mengaku. Kita unduk diri, ambil hampa buat. Tapi tengok, ini adalah jawapan yang ada sekarang ini apabila hampa gagal, dan gagal hampa ni bukan gagal yang boleh dimaafkan bagi saya. Gagal Pakatan Harapan, jahatnya DAP ini adalah sesuatu benda yang tidak boleh kita maafkan. Maka terbentuklah Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ini adalah sebenarnya perubahan secara alami, iaitu kehendak penyokong-penyokong yang menyebabkan terbentuknya Muafakat Nasional adalah kerana kehendak alami. Jadi mereka ada peluang, mereka tak boleh guna. Sekarang dah menjadi satu alternatif. Jadi ini adalah satu, bagi saya, pembentukan Perikatan Nasional adalah kehendak alami, kehendak sejati orang-orang Malaysia, bukan orang Melayu. Orang-orang Malaysia yang sebenarnya diwakili oleh ahli-ahli parlimen tadi yang sedang berubah dan katakan enough is enough. Cukuplah. Kami dah tak boleh terima lagi. Hampa kacau, ronggah tanah, hak benda-benda rumah-rumah yang tak patut hampa masuk awal pula tu. Pergi jual harta benda yang satu benda yang begitu sensitif, kes-kes dalam tabung haji. Ingat, company yang paling banyak mendatangkan untung kepada kita, IIH, dijual antara benda yang pertama dibuat. Jadi ini maksudnya memang hampa ni jahat sungguh lah.
Jadi benda dah tak bukti ini, Perikatan Nasional bagi saya terbentuk kerana permintaan sejati rakyat-rakyat di Malaysia yang resah dan tidak bersetuju dengan hala tuju yang dibawa oleh PH. Baik, di sini proses ini saya setuju Tuan Syed, PAS dan UMNO luar biasa, mendahului, melupakan sejarah sengketa dan panjang dan sebagainya, bentuk muafakat nasional. Saya kira ini adalah sebenarnya trigger untuk perubahan Perikatan Nasional daripada awal itu. Maka ditambah dengan keburukan prestasi Pakatan Harapan, maka jadilah hari ini. Baik, sekarang apa yang berlaku ini, yang itu dari segi pola, pemberian jawatan, nampak macam UMNO macam tak, orang panggil berlapang dada, rela pada waktu ini. Rakyat, netizen, orang UMNO sendiri, kita harus melihat perkara yang di sebaliknya. Ya, inilah buktinya bahawa parti UMNO gabung dengan parti PAS membentuk muafakat nasional. Kita meletakkan kepentingan negara, yang di majoritinya orang Melayu dan orang Islam tu lebih utama berbanding daripada diri dan parti kita sendiri. Ini bagi saya, sorry lah, minta maaf, bagi saya ini mahal. Kalau kita nak cari kualiti, kita cari. Ni level ni boleh saja UMNO buat hinggap. Boleh memberontak, boleh saja tak setuju. Jadi melalui ahli-ahli parlimen UMNO dan PAS ini, kita berpakat bersetuju. Walaupun ya bersatu, ini adalah rakan-rakan kita yang dahulunya bersama. Jadi kalau ikut sentimen di situ, macam tak apa masuk. Tidak. Demi sesuatu perkara yang lebih besar, arah tuju negara ke depan, kita setuju. Ini adalah satu benda yang besar yang saya minta sangat netizen lihat angle ini, beri peluang kepada pemimpin kita untuk berbincang dengan lebih lanjut. Benda baru ni maklum sajalah kan. Tak biasa-biasa masak bihun tom yum ni. Kali-sekali nak masak bihun tom yum tu, dia kalau kurang garam sana sikit, nanti kita adjust balik supaya benda menu baru kita buat balik, insya-Allah dia akan keluar hasil dia. Niat dan teknik yang ada sekarang, saya yakin beri masa, kita akan sampai kepada masa dengan keterbukaan kedua parti. Niat kita tu, niat untuk nak menghilangkan mudaratnya oleh PH, kita bentuk ni, saya rasa dia akan sampai satu orang panggil titik tolak yang insya-Allah cukup cantik. Bukan sekadar untuk orang Melayu, Islam, UMNO, PAS bersatu, tidak. Dia untuk negara secara keseluruhan. Saya suka bawa ini untuk negara secara keseluruhan. Baik Doktor, terima kasih. Jadi maknanya Doktor bersetujulah dengan norma baru politik hari ini bahawa Perikatan Nasional ini adalah gabungan ataupun alternatif yang terbina daripada setelah jatuhnya Barisan Nasional, diberi kepada Pakatan Harapan, dan Perikatan Nasional ini terbentuk daripada kegagalan ini. Dan proses ini masih berlaku. Proses ini berlaku. Kita tak boleh kata Perikatan Nasional ini dah rigid. Tidak. Dan ini adalah fenomena biasa dan dia akan menuju ke satu yang lebih sempurna. Terima kasih. YB Saidi, berbalik tentang cerita Perikatan Nasional ini, jika kita semua bersetuju dengan Perikatan Nasional ini, tetapi hakikatnya di dalam Perikatan Nasional akan wujud komponen dan parti-parti yang kita tahu tergabung dengan PAS, UMNO, PBBM ataupun Bersatu, dan juga Pakatan mungkin paksi baru yang kita pun mungkin nama ada Parti Keadilan Negara ataupun sebagainya. Kita dengar cakap macam itu. Jadi bagaimana kita nak memasuki pilihan raya ni? Bagaimanakah rencah politik yang sepatutnya mengikut dominasi yang ada? Kalau kita lihat daripada segi komen Wan Saiful Wanjan, saya ingat kemarin dulu ni, dia berkata bahawa UMNO perlu berkorban banyak untuk Perikatan Nasional supaya dilihat lebih mampan ataupun viable kepada rakyat. Katanya pula UMNO perlu menjalani proses transisi ni. UMNO kena hilang dominan yang dimilikinya sewaktu BN mentadbir negara. Jadi kalau kita tengok, dia kata, dia beri contoh pengorbanan terbesar dalam Pakatan Harapan apabila Anwar Ibrahim memberi ruang kepada Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Walaupun Tun bukanlah ahli ataupun gabungan asal di dalam Barisan Alternatif ataupun Pakatan Rakyat sebelum ni. Jadi apa pandangan? Okey, pertamanya saya nak respon benda lain dulu. Tapi boleh sebut nama Wan Saiful ni, saya terlupa yang lain lah. So saya nak sebut kita kena rasional dalam soal ni. Walaupun P. Ramlee kata berkorban apa saja, nyawa, harta ataupun nyawa.
Tetapi individu macam P. Ramlee ni bukan hadiah selalu. Namun saya nak sebut, boleh tak kita nafikan sumbangan UMNO dalam penubuhan kerajaan baru Perikatan Nasional? Seolah-olah selama ini nak jawab balik, dia kata UMNO ni perlu berkorban. Apakah penubuhan kerajaan baru Perikatan Nasional ni bukan hasil daripada pengorbanan UMNO? Pada saya ini merupakan satu titik tolak kepada penubuhan. Permulaannya dikatakan nak buat melalui langkah Sheraton. Patah balik, tak jadi. UMNO maintain. Dan pada ketika ini, UMNO tak demand pun. Sepatutnya hukum politik, game of number. Kita mempunyai perwakilan paling ramai dalam Dewan Rakyat, dalam kerajaan PH. Sepatutnya kita menjadi Perdana Menteri. Sepatutnya. Tetapi kenapa kita boleh terima? Apakah kita sanggup terima Tan Sri Muhyiddin bukan merupakan satu pengorbanan? Kita sanggup terima daripada Sabah, Sarawak, JPS dan parti-parti lain yang sebelumnya keluar daripada Barisan Nasional, kita sanggup terima. Pada saya merupakan sebahagian daripada pengorbanan kita dan kita tak demand. Sehingga kan kita tengok negeri Perak, contoh dia, mempunyai jumlah kerusi Barisan Nasional yang paling banyak, 20 lebih kerusi. Sedangkan Bersatu ada 4-5 kerusi. Kita sanggup, kita ketepikan ego politik, kita serah kerusi menteri besar kepada ni. Bukan apakah itu bukan lambang kepada pengorbanan? Kita cuba terbalik situasi. Kalaulah dalam situasi UMNO dan Barisan Nasional, PBBM ataupun Bersatu duduk di tempat kita, apakah mereka sanggup buat islah politik, sanggup berkorban seperti mana kita? Berkorban ni dia ada limit dia. Berkorban ni jangan kerana kita nak berkorban sangat, kita sanggup gelas ni, jang ni kena masuk dalam gelas. Ini usaha yang Pak Tengah buat ni. Apakah kita sehingga dalam Islam kita boleh, tetapi jangan sampai kita jadi dayus. Hak kita dia nafikan, hak kita diambil orang lain. Kerana kita nak menjaga. Dan akhirnya kita melihat jiwa besar daripada pemimpin UMNO. Kenapa saya sebut pemimpin UMNO? Sebab Datuk Zahid tak dapat apa-apa. Hukum politik kata kalau tak dapat apa-apa, pasal apa yang kita beria sangat ni? Pasal apa kita sanggup? Sebab saya sebut tadi, Harold Leswell kata politik tu mesti dapat apa, bila dan bagaimana. Kita tidak pun bercakap soal kita tadi, soalan yang disebut tadi, pasal apa kita sanggup, kita kerusi banyak apa sebagainya. Saya sebut bahawa ini merupakan politik yang berjiwa besar. Kita kata kita tak soal kita dapat apa. Bohonglah kalau orang politik ni tak mau apa-apa. Orang kata macam tu. Tetapi dalam soal ini, kita melihat kepentingan pembinaan semula negara bangsa. Kepentingan sehinggakan dalam proses transisi daripada Perdana Menteri ke-7 sehingga Perdana Menteri 7I interim kepada Perdana Menteri ke-8, apa yang berlaku? Penglibatan pihak istana, kita melihat panggil seorang-seorang, itu pun tak dapat jawapan. Akhirnya konsensus dibuat. Walaupun sebahagian mempertikaikan dan sebagainya. Namun, wisdom, kebijaksanaan ke bawah duli yang di Pertuan Agong akhirnya telah pun meletakkan Tan Sri Muhyiddin. UMNO tak bertikai. UMNO terima dengan berlapang dada. Dan akhirnya, teori ini, perkongsian ini, akhirnya kita melihat selepas satu negeri. Betul. Sehingga akhirnya negeri Kedah yang terima perubahan tersebut. Jadi apakah percaturan manusia ini boleh kita buat sesebegini sempurna? Tadi doktor banyak sebut mengenai perikatan PH. Banyak sebut pasal PH. Saya tengok sebenarnya bagus juga PH ni yang tak bagus. Bagus juga PH menjadi yang tak bagus. Sebab kadang-kadang kita nak sebut Barisan Nasional bagus, susah orang nak terima. Sebab dia tidak ada comparison, dia tidak ada benchmarking, dia tidak ada sample case.
Tetapi Allah Ta'ala takdirkan mereka jadi kerajaan untuk disajikan kepada wahai seluruh rakyat Malaysia, inilah parti pilihan anda. Jadi bandingkanlah daripada hari pertama mereka merintah sampai ke 22 bulan berikutnya, ini yang disajikan. Yang janji tak ditepati, yang manifesto dianggap bukan kitab. Pelbagai momokkan politik telah pun mendepani. Dia merupakan satu universiti kegagalan sebuah kerajaan yang menuntut untuk rakyat Malaysia belajar bahawa tukar kerajaan bukan macam tukar baju. Tukar kerajaan bukan macam tukar beli kereta baru. Tukar kerajaan bukan check-in keluar masuk hotel macam kita sewa rumah dan sebagainya. Ini merupakan sebuah kebertanggungjawaban. Dan ini merupakan, inilah yang dipegang oleh UMNO dan Barisan Nasional selama ini. Kita nak jaga. Kita sebut banyak kali berulang kali, demi agama, bangsa dan negara. Walaupun terminologi ini macam merupakan satu benda yang kita dilatih daripada dulu sampai kelah. Tapi kita tak pernah, orang kata apa, surrender. Kita tak pernah kata, kita tukar pula. Tak. Sebab apa? Sebab proses pentadbiran, tanggungjawab mendaulatkan Islam, menjaga pusaka bangsa Melayu ini dan meletakkan negara ini setanding lebih baik daripada sebahagian besar negara merupakan tanggungjawab. Dan ini yang sedang berlaku. Tadi Pak Tuan sebut mengenai kerajaan ataupun mengenai pilihan raya. PH kata tak mahu bertanding. Sebab takut risiko. Saya ingat ini merupakan satu pendirian. Kita nak tanya sekali lagi, betul kah? Ini merupakan satu pendirian politik atau gimmick? Andai kata pilihan raya umum dibuat dalam masa pandemik ini, apakah pendirian sama akan terus kata, kami tak mahu bertanding dalam pilihan raya umum sebab kami takut jentera kami terdedah dengan risiko? Takkanlah pilihan raya Cini saja kita nak keluarkan satu kenyataan yang berbau politik ini. Tetapi maksudnya kalau tak mau betul, terima kasih. Tapi janganlah kalau depa tak mau, depa yakin dengan orang bebas bertanding depa pergi sokong. Jadi saya melihat kepada perkara-perkara yang kita buat ni, yang PH yang buat dan sebagainya, pada saya cukup mengajar kita mana satu intan, mana satu pemata, kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Wan Saipul ini, kita kena ikhlas dalam Perikatan Nasional. Maksudnya, dalam masa yang sama, kita kata, kita mainlah berpadu dalam Perikatan Nasional, whatever you bersatu ke, you UMNO ke, you PAH ke, you GPS ke, ataupun siapa-siapa yang menyokong. Ikhlas maksudnya, jangan duk nampak kita lebih bagus daripada kawan. Kita kena hormat. Tan Sri Muhyiddin tak petikai, tak sebut pun UMNO begitu, begini, begitu, begini. Yang kita yang kat bawah ni lebih lajak daripada laju, pasal apa? Pasal apa yang kalut sangat? Kita kena jaga sensitif. Sensitivity kerana kita berada dalam Perikatan Nasional. Jiwa kita mesti jiwa Perikatan Nasional. Hati kita mesti hati Perikatan Nasional. Kita nak menjaga. Soal pilihan raya ke-15, soal selepas ini cerita lain. Cerita ini kerana apa? Hal PH biarlah tinggal dirakamkan dalam buku sejarah. Yang sekarang tugas kita ialah bagaimana nak moving forward. Moving forward apa? Maksudnya mengisi pemerintahan pada zaman pandemik COVID ini, menyelesaikan masalah kesihatan, menyelesaikan masalah rakyat, menyelesaikan masalah ekonomi yang menedar rakyat. Rakyat tak ada duit. Macam mana kita nak bagi tahu bahawa Perikatan Nasional ni lebih baik. Sedangkan masalah banyak di depan ni. Macam mana kita nak buat? Dan ketika inilah kerajaan yang ada ni kena serve. Balik kepada people centric. Apa people centric? Keutamaan rakyat. Maksudnya hala tuju semua jentera kerajaan, parti-parti pendukung kena centric, kena selesai masalah rakyat, kena bantu rakyat. Ini merupakan testimoni kepada kita. Kalau kita pun lebih kurang 2 kali 5 orang yang lepas tu, PH yang sebelum ini, orang kata hampa pun lebih kurang, orang bagi ke hampa pun elektrik mahal juga.
Orang bukan nak tak kira pemula ni campur tolak darat bangi dapat macam ni. Dah. Hang kira lah anggaran ke, hang kira lah formula kira macam mana pun, orang tak kira lagu tu Pak Tuan. Orang kira yang penting dulu kami bayar 200, pasal apalah ni bayar sampai 1,000. Kan? Sebab lah ni tak ada duit. Nak bayar 200 pun tak ada duit, apatah lagi depa kena 1,000. Dalam masa yang terdekat ni, inilah merupakan testimoni. Ini nak tengok sama ada sejauh mana seriusnya kita. Sejauh mana janji di kota. Sebenarnya cakap siapa bikin. Sejauh mana walk the talk. Jangan jadikan terminologi ini indah didengar di telinga. Tapi pengazaman pelaksanaan tidak seperti mana yang dikatakan cakap. Mesti serupa bikin. Jangan U-turn banyak kali. Jangan jadi PH. Kerana PH ini merupakan sejarah kepada kita. Merupakan satu filosofi sebuah kegagalan. Takkan kita nak ikut jalan-jalan yang gagal untuk menjadi sejarah kepada pentadbiran baru. Baik. Terima kasih. Jadi pandangan YB ini mengatakan bahawa UMNO ni dalam Perikatan Nasional sudah berkorban. Jadi berkorban itu perlulah ada haknya. Ya. Betul? Betul. Jadi itulah yang kita duk bincang dan kita rasa amat gusar, dan benda ni bukan saja di peringkat atasan tapi di peringkat akar umbi banyak membicarakan isu ini. Kalau kita berbalik dengan kenyataan Wan Saiful Wanjan bahawa mereka menuntut 50 kursi. Ya. Kerana melihat bahawa ini Bersatu mempunyai 39 kursi kan, 30 berapa kursi saya pun tak ingat. Tapi kenyataannya kita kena melihat bahawa ahli parlimen Bersatu original mereka menang PRU 14 dengan 13 kursi. Dicampur dengan ahli UMNO ataupun ahli parlimen UMNO yang melompat camp 14 semuanya. Ya. Ditambah pula dengan 10 daripada Pak Sri Azmi yang melompat keluar daripada PKR membentuk Bersatu hari ini. Jadi saya kira mereka tidak boleh gunakan formula lompat ini ataupun yang melompat ini sebagai satu benchmark untuk mereka menuntut 50 kursi. Bagaimana pandangan doktor tentang poin yang ni? Ya. Bagaimana kek itu kita nak bedak? Baik. Inilah dia norma baru politik. Kerana kalau selagi kita norma baru, ini saya merujuk kepada semua pihak yang terlibat, termasuk diri kita sendiri. Yang ini saya ingin membawa. Bila kita kata norma baru politik tanah air, topik yang kita bincang hari ini, perbincangan ni kita boleh bawa kona banyak ni. Tapi kalau nak bawa kepada benda baru politik tanah air, kita kena bersedia untuk nak membuka fikiran orang lain dan juga kita sendiri juga. Iaitu apa dia? Apa yang saya maksudkan dengan begini? Iaitu dari segi sekarang ini kita telah sedar bahawasanya dulu kita boleh pack elok-elok. Packing Barisan Nasional tu bermula dengan lambang kapal layak dulu yang diberi nama Perikatan. Lepas tu tukar pergi Barisan Nasional dulu. Itu dah packing yang dah puluhan tahun saya. Stable. Ada jenteranya, ada struktur yang baik. UMNO yang struktur di pengurusi Barisan Nasional dan sebagainya. Struktur tu jelas dan kita telah memasuki pilihan raya berkali-kali. Rekod kita takbir negara 60 tahun lebih. Jadi itu hilang sekarang. Norma baru sempena dengan COVID ni ialah kita kena start terima bahawasanya packing atau apa dia panggil packing, dia punya rangkaian atau kedudukan persepakatan yang wujud dalam Barisan Nasional dahulu sekarang tak ada. Ini kita kena terima dulu. UMNO kena sit down, duduk berhenti sekejap. Dah tak ada hak tu. Dulu kalau kita masih juga menggunakan pendekatan Barisan Nasional dulu, jadi dia jadi macam tak teli pasal benda ni adalah norma baru. Kita tak boleh, termasuk UMNO. Ini saya bukan kata UMNO saja, termasuk semua yang terlibat ini kita kena ada satu formula baru. Ini norma baru ni besar. Ya, apa yang elemen yang ada? Yang pertama sekali saya rasa kita kena melihat balik sama ada rujukan kita kepada kursi-kursi atau nombor-nombor berasaskan kepada pilihan raya ke-14, kita perlu ada orang panggil sanggahan sedikit. Kenapa ini harus kita jadikan sandaran? Ini saya sandar sikit. Contohlah, pembahagian kursi. Kita kena lihat juga sebab peristiwa itu berlaku tentangan terhadap
tentangan, dan hari ini telah banyak bukti menunjukkan fitnah dan perancangan-perancangan yang sulit lagi, detail lagi, melibatkan dengan semua pihak dalam negeri untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Hari ini bukti terdapat yang dikeluarkan di mahkamah, yang dikeluarkan secara pengakuan dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya result atau keputusan hasilnya pada pilihan raya ke-14 hari itu tidaklah boleh kita pakai selama-lamanya. Apatah lagi dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang. Sebabnya dalam selepas perkataan saya selalu sebut PH gagal. Bukan saya nak robek sejarah tu, sebab saya tak mau sejarah ni dilupai. Jadi itu penting bagi saya. Jangan kita seronok, sekarang kita dah ada tapi kita dah lupa. Ada seorang orang tua tu duduk sebut Melayu mudah lupa. No, this time jangan lupa kegagalan PH. Baik, jangan lupa kegagalan PH. Kita nak belajar norma baru ni, maksudnya kita kena sedar bahawasanya Perikatan Nasional ini baru orang panggil benih kecil lah untuk nak membentuk konsep satu orang panggil kerjasama baru menghadapi pilihan raya yang belum kita test. Jadi pertukaran kerajaan ni adalah kerana pertukaran sokongan ahli parlimen sahaja. Jadi inilah dia yang norma baru paling besar adalah bagaimana untuk kita mencari. Contoh, saya masih meneliti juga sebab saya tak kata saya ada jawapan. Tapi negara-negara jiran boleh bagi contoh. Indonesia rupanya. Dia kadang-kadang dia tak ada packing yang asal. Mungkin 1 atau 2 parti saja dulu yang packing. Yang dah betul-betul faham, okey, masuk pilihan raya dengan packing yang asal. Jadi lepas pilihan raya, kita tengok kerusi siapa hak banyak dan atas kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan-kepentingan nasional, pola bangsa dan sebagainya, kita lihat selepas itu. Siapa kerusi banyak, mana boleh bentuk kerajaan. Tidak semestinya kita boleh kata sekarang ini Perikatan Nasional. Ya, betul, ahli Parlimen UMNO menyokong Tan Sri Muhyiddin Perikatan Nasional sekarang. Tetapi ini bukan pendirian parti secara bersih. Dan kita tidak pernah, saya rasa, bersetuju sampai sekarang yang ini untuk pilihan raya ke-15, kita sendiri pun masih dalam proses mencari formulanya. Pendek kata, saya ingat tadi dalam 4 clue dah kata masa nak habis, saya nak simpulkan sedikit. Norma baru politik tanah air selepas waktu COVID. COVID ini bagi saya adalah kebetulan. Dan untuk menunjukkan bahawasanya betapa iltizam hebatnya takbir urus yang berada di pihak kerajaan Perikatan Nasional sekarang dan membuktikan kita boleh memimpin masa depan, bagi kepercayaan balik kepada grup-grup yang ada di dalam pemimpinan sekarang. Dan ingat bahawasanya grup hak lepas tu sepak terajang jauh-jauh, tanam terus, kambuh rap terus pokok ni. Sebab itu dah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, norma baru yang kedua adalah kita harus matang dan mencari, lihat diri dan lihat juga ke semua, lihat semua ruang untuk kita teroka sama-sama. Ini dah kira bukan baru untuk kita saja, baru untuk semua orang. Inilah peluang kita untuk nak melaksanakan apa yang kita di dalam UMNO telah lakukan telah sekian lama. Permajaan parti, kelebihan takbir urus, berhapus rasuah dan sebagainya. Ini adalah orang panggil masa dan peluang untuk kita untuk melihat betul-betul. Dan saya setuju, Orang Saidi tadi bagi tahu, dia sebenarnya akhirnya kerja politik, kerja mentadbir negara ini, dia balik kepada satu ayat, iaitu keikhlasan. Jadi ini adalah ujian besar. Siapa ikhlas, you stay. Parti mana ada jiwa besar untuk memimpin negara, you akan datang. Rakyat akan menjadi hakim besar, di mana siapa yang berkemampuan, siapa yang ikhlas, apa perwatakan, waktu krisis, waktu tenang, waktu peluang yang ada, ini semua perangai-perangai akan keluar dan ini akan menjadi medan besar untuk rakyat menghukum ataupun menjadi ganjaran, memberikan kepercayaan kepada mana-mana pihak yang bakal memimpin negara selepas PRU ini. Baik, Doktor, terima kasih. Jadi maksudnya Doktor berkatakan dalam Perikatan Nasional yang ada hari ini, gabungan yang ada hari ini, kita perlu bermula dengan kosong-kosong, start over. Elemen lain, start over lain. Yang ada ruang-ruang lain. Jangan semata-mata lihat kepada kerusi yang dimenangi oleh PRU 14 sahaja. YB nak komen sikit? Okey, saya melihat kes 50 yang disebut tu. Kalau masing-masing dalam Perikatan Nasional berlumba-lumba nak sebut, kalau bersatu sebut 50, kata UMNO pula sebut 100, lepas tu PAS pula sebut, apakah ini satu formula? Apakah kita hormat kepada institusi? Kalau kita hormat pada institusi, kita kena tahu asas-asas sensitiviti. Dan jangan pula kita main kayu tiga. Hari ini berpakat dengan UMNO, PAS, JPS. Besok berpakat dengan PAS saja. Lusa bercakap GPS saja. Sebenarnya hari ini dinding pun bercakap. Jadi dalam soal ni, sebab tu saya berbalik kepada keikhlasan.
Dan pemimpin di bawah kena menunjangi keikhlasan tersebut. Janganlah masing-masing nak jadi hero, nak menunjukkan mereka lebih bersatu daripada pemimpin bersatu yang lain, ataupun mereka lebih hebat daripada UMNO, PAS dan sebagainya. Ini coalition ini mesti ni. Saya mencelah sikit YB. Ada orang kata apa, kumpulan ataupun orang kata apa, kita kata pihak yang menolak usaha sama UMNO, PAS dan Bersatu ni, di mana mereka mengatakan UMNO tak perlu, Perikatan Nasional ni kita tak perlu buat, kita cukuplah dengan Muafakat Nasional. Sebab mengikut data pada PRU 14 ni, kita mendapat antara rating yang kalau digabungkan Muafakat Nasional, kita mendapat 51%. PH mendapat 48% saja undi. Jadi untuk apa lagi kita nak berpecah tiga? Daripada segi nak buat Perikatan Nasional, kita dengan PAS ni sudah cukup dah. Tak payah lagi kita nak fikir bab Bersatu, kita tak payah lagi nak fikir bab Paksi Azmin. Sedangkan dan mereka mengatakan Presiden dan juga Muafakat Nasional pun menyokong kerajaan Perikatan Nasional ini hanya setakat sebelum PRU 15. Baik. Kita kira lain. Kita kira lain. So macam mana? Okey, begini sebenarnya dalam selepas pasca ataupun selepas pasca PRU ke-14 ataupun mendepani politik new normal ini, normal baru ini, inilah yang dikatakan berbalik kepada seni politik serba mungkin ni. Dulu kita kata kita tak boleh, dia tidak ada satu formula, kita tak boleh balik ke belakang, kita kata sekarang ni kita lawan single party Barisan Nasional. Formula tu telah pun tak boleh diaplikasikan dalam new politik. Lepas tu kita berbalik kepada Muafakat Nasional. Tapi apakah gabung Muafakat Nasional, kita boleh, niat awal kita ialah untuk buang DAP. Itu niat awal kita. Kalau itu niat awal kita, pasal apa kita ubah niat kita berdasarkan kepada, berbalik kepada Tok Guru politik kata siapa dapat apa bila dan bagaimana ni? Batu api yang dinyalakan ni kenapa? Kerana mereka takut apabila orang Melayu Islam bersatu. Apa yang mereka takut? Mereka gusar, musuh-musuh Islam gusar, takut kita aniaya mereka. Kita takut seolah-olah. Tapi saya nak sebut, balik kepada asas negara bangsa. Banyak kali kita kena balik kepada asas. Apa asas kita? Asas kita ialah negara ini ialah agama persekutuannya ialah agama Islam. Kita tak pernah nafikan agama lain. Dalam sistem pendidikan, kita iktiraf sistem pendidikan kebangsaan. Penyata razak, penyata raman talik, laporan pelajaran Tun Dr. Mahathir dan sebagainya. Kita iktiraf. Dalam perlembagaan tak ada pun sekolah jenis kebangsaan dua sistem pendidikan. Tak ada. Kenapa kita wujud? Sebab kita wujud, kita nak keharmonian. Kita tak mau pecah belah. Kita tak mau zahirkan macam mereka kata apabila Melayu berkuasa ni mereka kira depa saja. Sampai sekarang sekolah yang ditubuhkan oleh Mubalir dulu kekal sampai sekarang. Kenapa? Sebab orang Melayu ni berjiwa besar. Apa kata Tun Sambatan? Tidak jumpa satu bangsa yang paling lebih baik daripada bangsa Melayu. Ni siapa kata? Bukan orang Melayu kata, bukan Tun Perak kata, bukan Hang Tuah kata, dikatakan oleh Tun Sambatan dan disokong oleh Tun Tan Cheng Lock. Kenapa pemimpin-pemimpin besar kaum India, Cina pada zaman dulu boleh nampak benda ni? Kenapa pemimpin-pemimpin sekarang ni tak nampak benda ni? Kita sanggup berkongsi, kita sanggup. Dan kita dalam perlembagaan kita letakkan Raja Melayu. Oh, waktu untung kita puji Raja. Waktu kita rasa keputusan Raja tu tak memihak kita, oh Raja ni sekian-sekian. Kalaulah tidak ada yang di Pertuan Agong dalam krisis transisi selepas peletakan jawatan oleh Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri ke-7 itu, apa akan jadi negara kita? Tuan-tuan.
Siapa yang boleh selesaikan? Apakah kita boleh leraikan dengan situasi yang sebegitu? Mereka kata buat pilihan raya. Buat pilihan raya kena ada Perdana Menteri. Tapi masa tu Perdana Menteri tak ada untuk nasihat Perdana Agong. Kalau Perdana Menteri tak ada, bolehkah Agong istihad? Tak boleh. Oh, barulah kita nampak bahawa pentingnya peranan ke bawah dulu yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Waktu ketika tu baru kita perasa kaya. Lepas buat keputusan, petikai bahawa kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang dan sebagainya. Tetapi kita terlupa. Yang menghakimi institusi kerajaan yang tertubuh ini, rakyat. Rakyat boleh banding kerajaan 22 bulan dengan kerajaan 23 bulan ni. Sehingga kan saya kata bahawa kerajaan 2-3 bulan ni pada saya tested. Yang 22 bulan untested yet. Sebab tak ada benda yang kita boleh banggakan. Tetapi kerajaan yang ada 2-3 bulan ni perkataan tested. Tested apa? Pada ketika pandemik COVID-19 yang satu dunia, kita berjaya tangani dengan SOP dengan kenyataan-kenyataan. Bahkan Profesor Nusti, orang Indonesia puji kepada rakyat dia bahawa terbaiknya rakyat negara ni bertuahnya kerana bagi bantuan BPM, bagi bantuan itu, bagi bantuan ini. Sanggup. India tak boleh buat pasal apa? Surrender. Indonesia tak boleh buat sebab mereka tak mampu isi perut rakyat pada ketika rakyat memerlukan. Dan pada masa yang sama, apa yang kita boleh buat lagi? Pada masa yang sama, ekonomi kita. Soal ekonomi yang begitu gawat. Bukan kita saja, seluruh dunia. Tetapi dalam masa yang sama, kita buka ekonomi. Kegelisahan pelancong tak mai ke Langkawi khususnya. Akhirnya, pelancong rentas sempadan datang ke Langkawi. Datang ke tempat-tempat lain. Orang kita. Rakyat. Lepas tu, dia kata bahawa duit tidak ada. Sebab terpaksa pinjam dan sebagainya. Menteri Kewangan tak semena-mena. Menteri Kewangan yang kita tak kenal sebelum ni, Menteri Kewangan bagi tahu bahawa kita ada duit. Yang lama ni 22 bulan dia perdendangkan tak ada duit. Mai duit di mana? Mai duit ada. Daripada langit terjun mai. Jadi benda yang tak betul ni kita tak boleh guna orang kata apa macam musik budak-budak takut hantu tak pernah tengok pun. Duit tak ada. Tak boleh bantu. Duit tak ada. Sekarang kerajaan susah. Kerajaan kena minta sedekah kepada rakyat nak bagi mereka. Come on lah. Kerana politik baru ni bukan menuntut dari segi SOP, dari segi norma, tetapi menuntut dari segi berbalik kepada basic. Perjuangan kita bukan untuk mendapat apa, bila dan bagaimana sahaja, tetapi tugas pemain-pemain politik ini lebih besar daripada itu ialah awal-awal dulu. Dulu kita kata nak merdeka apa orang Melayu ni, nak buat jarum pun tak boleh. Tapi apabila kita merdeka hari ini, kita pernah menjadi negara harimau Asia dalam ekonomi. Kita lebih baik dan kita antara negara Islam paling moden, paling maju. Siapa yang buat? Kira nak buat kereta terbang. Sampai ada lebih daripada kita nak buat kereta terbang. Saya bukan tak mahu sebut kereta-kereta terbang. Saya tak berapa nak jadikan kerajaan ni kartun. Kerajaan ni budak-budak tadika pun boleh gelak. Sebab menjadi kerajaan merupakan sebuah tanggungjawab. Bagaimana tanggungjawab kita untuk menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Jadi untuk menjadikan kita lebih baik adalah tanggungjawab semua pihak. Jadi menerima new normal ni merupakan satu pendekatan yang bukan setakat oleh parti-parti politik, bukan setakat oleh pemimpin utama, tetapi oleh keseluruhan. Sebab itu dia kata macam mana yang duk lompat pimai ni, lompat sana, lompat sini dan sebagainya. Zaman ini itulah nilai seorang manusia. Kita tahu, maksudnya dia lompat pasal apa? Mesti ada kerana, maksudnya untung belah ni, lompat belah ni, jongkan-jongkit. Untung belah ni, lompat belah ni. Tetapi rakyat menilai mana satu yang berjuang, mana satu petualang, mana satu yang mereka nak pilih. Jadi akhirnya saya nak menyeru bahawa kembalilah kepada people centric. Maksudnya Tan Sri Muhyiddin sebut bahawa no left behind. No one left behind. No one left behind. Pasal apa?
Maksudnya kebertanggungjawaban kerajaan hari ini untuk pastikan dasar yang kerajaan buat, bantuan yang kerajaan buat, cakupannya menyeluruh kepada kesemua. Namun adalah satu dua perkara. Kalau kita kata kalau kapet baru cantik sebuah masjid, kalau tak cicak tu takkanlah kita nak buang kapet tu. Buang sedikit cicak. Inilah diharapkan oleh rakyat. Adalah perkara-perkara satu dua benda. Betul kan? Saya yakin dan percaya inilah formula politik baru, dan kenyataan ini bukan nak sebut bahawa kita begitu seronok, begitu berlapang dada. UMNO dan barisan perlu perkukuhkan, perlu giat kerja, usaha dan sebagainya. Saya nak terima kasih kepada Datuk Zahid, Presiden kita. Apa yang dia buat lah ni? Dia post di Facebook isu-isu yang melingkari rakyat, yang people centric. Lepas tu kita tak berapa faham tentang apa yang tiap-tiap hari punya isu. Kita baca Facebook bosku. Dia buka satu-satu. Dia pun buat tahu hari ini. Dia buka satu. Kita tengok. Kalau cara dengan apa yang berlaku pada dia ni, dia boleh tinggal lah. Dia boleh tinggal lantak pergi ke hampa lah. Tetapi dia menggunakan, orang tahu kata, ketenangan jiwa dia yang Allah Ta'ala kurniakan. Kita memang salute lah. Dia boleh kembali, comeback, dan rakyat terima dia lebih daripada orang UMNO sahaja terima. Tetapi kita tengok penerimaan rakyat ini rezeki dia. Dan kita tengok besarnya jiwa Tok Mat. Malam Presiden kita. Orang nak bagi jadi chairman sekian. Dia tak mau. Dia tak mau bukan kerana siapa tak mau jawatan. Tetapi dia hormat ke Presiden. Presiden tangguh tak terima jawatan. Dia pun tak terima. Pada saya, dia hormat institusi Presiden. Presiden bukan Datuk Zahid. Maksudnya bukan nak nafikan Datuk Zahid. Maksudnya kita bukan atas nama Datuk Seri Ahmad Zahid. Tetapi institusi Presiden ini perlu kita pertahankan. Jadi dalam soal ini, kalaulah Tok Mat begitu, bosku begitu, Datuk Zahid begitu, kita di bawah-bawah ni, kalau kita kata sabar kita tengok. Sabar kita terus bosku tak? Sabar kita macam Presiden tak? Macam Datuk Zahid tak? Tak sampai kot. Sabar kita terus Tok Mat tak? Tak ada kot. Jadi kalau demikianlah, jawapan dia kerjalah. Kerja yang menuntut kita untuk membantu parti. Jangan pula kita pula kata, tak boleh, patutnya kami UMNO lebih daripada bersatu, kami ni sekian-sekian. Let Presiden decide. Presiden bukan budak-budak. Presiden kita, Presiden UMNO. Dia tahu mana lebih baik untuk UMNO. Kalau apa juga keputusan, kita taat, kita patuh, kita setia. Ini resepi untuk mendepani pada masa depan. Baik, kesimpulannya daripada Wabi Saidi tadi ataupun Abang Saidi adalah dalam isu Perikatan Nasional ni, jangan kita macam budak-budak takut hantu. Jumpa ada lagi lah. Itu kesimpulan yang saya dapat. Baik, saya nak sentuh satu lagi last soalan untuk mungkin kedua-dua boleh jawab, dan juga lepas tu terus buat kesimpulan lah. Hari ini dalam mendapatkan senario hari ini dalam kancah politik hari ini, kita melihat macam Abang Saidi habaq tadi, bahawa geng lompat ni, saat dia lompat belah ni, saat dia lompat belah ni. Lepas tu ahli politik, kumpulan katak baru, spesies baru ni wujud dalam Malaysia. Daripada kumpulan ahli politik ni. Kerajaan yang ada hari ini, kita melihat Tan Sri Muhyiddin ataupun Perikatan Nasional ni secara dasarnya tidak stabil. Apabila ada pihak yang melompat ke sana, ke sini, ke sana dan sebagainya, sampai jadi lagu. Apa yang diungkapkan oleh Tan Sri Muhyiddin tu jadi lagu, kan? Dan ahli politik lah yang buat benda ni. Jadi, adakah hari ini yang terbaiknya untuk kita stabilkan kerajaan yang ada ini, kita perlu mendepani ataupun mengawalkan PRU ke-15? Apa pandangan doktor? Terima kasih sebelum sahabat ni. Ini norma baru besar. Norma baru ada yang kecil, ada yang besar. Hak ni yang besar ni ialah yang saudara saya sebut tadi, iaitu ubah parti lompat. Dan sekarang ni dah keluar pula isu tentang bukan sekadar lompat kosong, dia dah lompat yang bercakap dalam bentuk nilai yang ini bagi saya adalah salah satu yang menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada
sistem politik itu. Tapi tak apa. Benda itu boleh berlaku dari pemain ikut buku, ya, tukar number akhirnya nombor count masing-masing pakat nak belilah dalam berti kata beli nombor. Jadi yang ini saya ingat saya nak kata saya setuju kata pilihan raya tu tidak, tapi rakyat dia sudah sampai ke tahap dah lah hari tu benci dan meluat dan geram, tak puas hati pada PH. Bila nampak pula berlaku proses membeli dan menukar ahli parlimen ini saya rasa adalah masanya untuk kita betul-betul norma baru. Wajah-wajah yang dipilih pada peringkat seterusnya nanti kita kena ada orang panggil tested ground. Kita kena ada pemimpin yang berkualiti. Sejak saya ingat daripada awal saya bercakap dalam politik, saya tak pernah lari daripada perkataan kualiti. Sebab kita tak akan silap kalau kita ada kualiti. Kualiti kesetiaan, kualiti kepimpinan, kualiti tadbir urus dan pengurusan. Sebab kita bukan sekadar mewakili parti, tapi bila kita mewakili parti dapat kepada jawatan, akhirnya buah yang hujung sekali orang nak tengok betapa boleh kita melaksanakan tanggungjawab dan tugas yang diberikan. Jadi kalau kita tak boleh lari lagi daripada konsep yang mana berkualiti, kita kena tolak pergi ke depan. Mungkin ada tema-tema baru yang kita boleh berfikir. Sebagai contoh, kita persiapkan untuk nak memenuhi orang-orang parti yang dipersiapkan untuk yang sesuai untuk nak memenuhi tuntutan pengurusan ini. Walaupun mungkin mereka tidak berada di dalam hierarki parti dan sebagainya, tapi sebagai satu arah baru. Ini adalah sesuatu benda yang parti kena berfikir. Saya setuju, saya setuju. Kita serah 100%. Sebab tu saya ulang tadi. Orang UMNO dari dulu, dia percaya dan dia jaga institusi presiden. Dia yang kita bercakap kerana orang politik di sinilah. Tapi tak semestinya kita harus bawa dan layan sampai menjadi satu benda yang besar. Kita akhirnya sebenarnya semua orang UMNO tahu kita adalah ahli-ahli yang setia dan mengikut keputusan parti yang hujung. Kalau dah kata keputusan pemimpin kita buat pilihan raya, maka pilihan raya lah. Kalau kata pemimpin kita boleh mampu lagi bermain dan melihat ada lebih baiknya untuk kita terus bersepakat dalam keadaan yang ada sekarang sampailah ke hujung termnya, maka itulah yang kita ikut. Akhirnya bagi saya sebenarnya politik norma baru mengungkit kepada kesetiaan, keikhlasan, kualiti, benda-benda yang daripada dulu kita bercerita. Dan ini adalah masa untuk kita tengok balik kehendak-kehendak parti yang keluar dalam usul-usul kita, yang keluar dalam himpunan-himpunan kita. Dan ini adalah bukan masa untuk kita debat dan kita duduk bincang lagi. Ini adalah menuntut masa amalan dan iktizam kita untuk betul-betul melaksanakan. Contoh peremajaan parti. Kalau nak tengok-tengok sekarang ini, saya jangka DAP dan Pakatan Harapan tak ada cara lain. Mereka kena buat bukan facelift je, keluar model lain terus. Kalau dulu duk jual kereta lah, mereka kena buat model lori. Kalau buat online lah. Buat online sebab kalau itu menjadi tema apa orang panggil ke arah masa depan, kita pun harus bersedia dengan kaedah dan tema yang sama. Jadi pandangan doktor, adakah rakyat juga bersedia untuk kembali ke peti undi? Rakyat Malaysia adalah antara rakyat yang bijak. Saya kagum sebab walaupun pola kita begitu, saya tengok contoh yang COVID ini. Satu dunia melanda. Kita dan selalu kalau kita quote Canada, waktu sebab kita selalu quote Canada ni jumlah rakyat yang sama, tema saiz penduduk, dan juga kita punya peralatan atau kesediaan sistem kesihatan tu hampir sama. Jadi waktu kita duduk tengah naik tu, kita buat tu, banyak orang negara yang tak yakin. Tapi lepas tu Kanada berlanjut naik, kita punya boleh kontrol. Dan ini sebenarnya kita untuk rakyat Malaysia, untuk orang Malaysia, saya yakin mereka mempunyai kebolehan yang luar biasa untuk nak menilai, dan itu terpulang kepada pemimpin untuk nak membawa perihal kualiti. Akhirnya rakyat akan tentukan, dia akan jadi hakim yang elok. Hak mana hak cergas, hak mana hak ni. Pandangan Wabi? Itulah dia. Okey, saya mungkin Pak Tuan tanya pasal sesuai pilihan raya yang awal. Lepas tu saya dah sebut bahawa saya melihat mana-mana pemimpin politik yang mengambil alih, dia seperti mana apa yang disebut oleh Perdana Menteri bahawa saya ini bukan Perdana Menteri yang dipilih atau diundi oleh anda. Maksudnya terminologi yang digunakan terlalu merendah diri. Kalau kita tengok masa zaman Pak Lah,
Saya tengok, saya nampak watak Tan Sri Muhyiddin tu lebih dekat dengan Pak Lah. Begitu juga Datuk Najib. Sebab dia ambil pun, dia pun akan buat pilihan raya. Tetapi kita melihat banyak kali Perdana Menteri akan sebut bahawa keutamaan kita sekarang ini ialah menangani COVID. Selesai masalah ekonomi rakyat. Selesai masalah keselamatan rakyat. Jadi pada saya inilah antara keutamaan dahulu. Dan Perdana Menteri berulang kali sebut rakyat tak mau fikir, tak mau bincang pasal politik. Rakyat dah muak. Kalau kita nak ada pilihan raya lagi, apakah jaminan kita bahawa pilihan raya selepas ni hasilnya lebih baik daripada pilihan raya 14? Hasil bukan apa? Bukan kita kata siapa menang kalah ni. Hasil pembentukan kerajaan, apakah kerajaan saudagar mimpi ni? Janji tak ditepati ni. Rakyat dah muak. Sebab apa? Sebabnya ialah apa yang harapan rakyat jauh tersasar. Dengan apa yang berlaku di negara ini, dengan COVID dan sebagainya ini, ada rakyat komen, nasib baiklah tukar kerajaan. Kalau tak tukar kerajaan, dalam mendepani COVID ni, benda yang kita tak boleh jangka. Tapi apa yang merisaukan adalah, betul lah kata Perdana Menteri tu, dia kena utamakan rakyat dalam segi untuk mendepani COVID, ekonomi dan sebagainya dengan kerajaan yang ada ni pun rakyat suka. Tetapi kita risau bahawa kerajaan yang ada hari ini tidak stabil dengan komposisi ahli parlimen yang menyokong. Yang itu menjadi kerisauannya. Okey. Saya ingat dayung di tangan Tan Sri Muhyiddin, perahu telah di air. Apa kata Tan Sri Muhyiddin? Dia nak perjudikan jawatan Perdana Menteri dan Perikatan Nasional disebabkan oleh kalau tsunami pun kapal tak hanyut, apakah riak di muara boleh mengenelamkan kapal Perikatan Nasional? Maksud saya di sini bahawa banyak kali Tun kata, kalau undi tak percaya pun mereka tak boleh menang. Dan dia kata kalau ketika ini pun nak buat pilihan raya pun tak sesuai. Jadi kenyataan-kenyataan Tun ni kadang-kadang dia lebih berbentuk provokasi. Tetapi kita kena sedar diuntung bahawa berpijak kepada realiti. Lagi mereka duk attack UMNO, duk attack PAS, lalah orang mereka lompat. Ya. Lagi mereka duk attack kita, lagi mereka duduk cerca kita, lagi mereka cuba pecah belahkan PH dan Perikatan Nasional. Tiba-tiba Dr. Doroyah keluar parti. Tiba-tiba di Sarawak ada yang keluar parti, keluar pula sokong dia. Ini kerja siapa ni? Mesti dia di luar sana kata beli dan sebagainya. Tetapi kalau dia boleh beli, saya ingat PH beli lama dah. Tetapi kerana pada saya lah, kalau benda yang mendapat keberkatan ni, parti yang mendapat keberkatan, kerajaan yang mendapat keberkatan, Allah akan redha. Cara dia ialah membuka banyak lagi pintu-pintu hati. Saya yakin, saya jangkakan lebih ramai lagi pemimpin politik kita yang sedar dah, yang terbuka hati dah, terbuka minda, terbuka jiwa untuk memperkuatkan Perikatan Nasional, kerana mereka yakin takkanlah mereka hanyut dengan retorik politik yang dimainkan oleh PH, dengan pelbagai janji dan sebagainya, akhirnya tak tertunai. Kerana saya tengok orang-orang yang keluar ni ialah orang-orang yang bukan calang-calang orang yang ada dia punya matlamat, dan perjuangan mereka adalah perjuangan yang lebih kepada rakyat. Walaupun kita politik Malaysia sebenarnya kita tak terima orang lompat-lompat ni. Kita pun tak suka. Orang depa lompat pun kita tak suka. Orang kita lompat pun apatah lagi kita tak suka. Seolah-olah luka kita berdarah. Perah Hassan Limau bubuh pula. Lepas tu dah keluar. Kata kat kita tak tawan. Kata kat UMNO pula. UMNO begitu, UMNO begini. Selama ini 2-30 tahun dulu UMNO elok je. Apabila keluar, hari mana keluar, hari tu cerca UMNO. Come on lah. Jadilah seorang pemimpin yang bertanggungjawab. You tak suka, you keluar elok. Tak ada masalah. Tetapi kita
Tangan yang menyuap janganlah gigit. Tangga yang kita panjat naik janganlah terjang turun. Kot kita gila talak kot. Jadi apabila kita kalah, ada lah. Jadi kot kita lah, kebetulan ada yang tak kebetulan. Tetapi maksudnya dalam soal ini rakyat menilai, tuan. Kita buat kerja politik macam mana pun, akhirnya rakyat yang tentukan. Sama ada UMNO, KEPAS dan sebagainya. Contohnya UMNO buat macam-macam sebelum pilihan raya dulu. Bagi macam-macam. Sampai saya ingat, kalau di Kedah ni, Kotak Barakah ni, Allahu Akbar. Kalau di Tubor tu, saya jamin. Satu rumah dua kotak. Dan ni, kotak tu ada sampai Kelah ya? Kotak tu ada lah sampai Kelah. Tetapi maksudnya apa? Masalahnya ialah sehingga rakyat disantuni sebegitu. Tetapi apabila hari mengundi, mereka tak undi sebahagiannya. Kita jangan salahkan mereka kerana perkara-perkara yang demikian. Kita kena berbalik kepada semak kembali kerja buat kita. Mungkin ada yang tak kena dan kita kena betulkan balik. Tetapi jangan marah nyamuk kelambu kita bakar. Jangan kita marah disebabkan oleh politik nafsu-nafsi, politik nak dapat itu. Mungkin selepas ni ada lagi ni. Tak dapat lantik jawatan ni, tak lantik jadi JPKK ke? JPKK ke apakah? Marah lagi. Jadi sampai bila ni? Dan akhirnya kekalahan hari itu, Pak Tuan, Allah nak bagi kita kembali ke roh asal perjuangan. Untuk kita sedar diuntung. Orang kata UMNO ni perlu diremajakan. Orang kata. Saya kata kekalahan yang lalu merupakan satu tarbiyah politik yang besar dalam meletak kembali asas-asas kepatian kepada UMNO. Seandainya kita tak kalah, Pak Tuan, saya ingat kita tak bersiaran lagu ni. Pak Tuan pun tak kerja masuk kampung, randuk ayam, banjir, tak banjir. Tak akan buat lagu tu. Sebab apa? Sebab kita perkiraan kita, orang sokong UMNO, buatlah apa pun. Tetapi perkiraan tu tak betul. Jadi maksudnya, politik itu bukan hanya berada di pejabat UMNO saja. Tetapi sebenarnya dia berada di dapur rakyat. Dia berada di kedai-kedai kopi. Dia berada di warung makcik Kiah. Dia berada di Grab. Dia berada di peniaga-peniaga pasar malam. Dia berada di orang-orang yang beroperasi penggiat pelancongan yang seolah-olah kita melayani setiap pelancong. Sebenarnya apa? Sebenarnya itulah mata pencarian. Perut kena diisi. Ini perjuangan UMNO. UMNO bela daripada dulu sampai kini, insya-Allah selamanya. Dan sebab itu, hasrat mereka untuk memecah belahkan UMNO, untuk meruntuhkan bahtera UMNO, untuk meluputkan UMNO. Katanya lah, untuk dia panggil apa? Mansuh. Dia kata apa? Bubarkan UMNO. Kenapa tak berlaku? Kerana kalau dari segi prosedur lah borang 9 pun kita tak boleh bagi habis semua. Betul tak? Tapi pasal apa? Sebab Allah tak izin. Kerana tunjang kekuatan UMNO ialah di sinilah tempat Melayu Islam berpaut. Kalau kita leka, lalai daripada premis tanggungjawab tersebut, UMNO akan ditolak lagi. Cukuplah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, lebih atau Abang Saidi mengatakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini akan kekal sehingga penghujung penggal, mampu kekal. Baik. Jadi terima kasih kepada kedua-dua orang panel. Kita pada hari ini kita perbincangan ataupun saya menjadi moderator pun panjang hari ini dengan kupasan-kupasan yang Elang lebih sikit lah bayar hutan. Elang kena lebih lah, tapi tak pernah dapat elang lagi lah. Nak claim dekat siapa ni. Jadi saya pun nak ucap terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel yang sudi hadir, meluangkan masa. Saya kira mungkin dalam segmen ataupun ruang yang lain ini dapat kita ketemu lagi. InsyaAllah. Untuk kita akan membicarakan pelbagai lagi isu yang mendatang. Dan saya harapkan netizen ataupun penonton di sana ambillah intipati-intipati yang ada ni untuk kita nilaikan apa yang dapat kita simpulkan demi sebagai rakyat dan untuk kita buat penilaian di apakah kebaikan yang terbaiknya untuk kita secara keseluruhannya demi negara, demi bangsa dan demi agama kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.
Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi